7 kegagalan komponen yang boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. Komponen yang paling utama yang kita perlu pastikan adalah radiator. So radiator anda perlu pastikan sentiasa berada dalam keadaan sempurna, bermaksud okey, pertama kita tak lihat tiada kebocoran pada sistem radiator kereta anda. Itu adalah benda orang kata musuh utama terhadap sistem penyejuk enjin kereta anda adalah kebocoran coolant. Okey, itu adalah musuh utama. Jika terjadinya kebocoran, walaupun sekecil-kecil kebocoran terhadap sistem penyejukan enjin kereta anda, so anda tak boleh kita melengah-lengahkan. Itu adalah salah satu perkara yang paling bahaya yang akan menyumbang kepada enjin kereta anda overheat ni. Benda yang kedua, radiator cap ataupun kita panggil dia pressure cap. So benda ni juga kita perlu kena sentiasa pastikan keadaan dia. Anda boleh check kadang-kadang getah ataupun seal dia tidak keras, spring dia masih cantik lagi. So semua benda ni adalah penyumbang kepada gejala engine overheat juga. Jika katalah contoh dia seal dia dah tak berapa cantik, akan berlaku overflow ataupun kebocoran terhadap cap radiator itu. Ada setengah tu dia lupa pula tutup kembali cap radiator tu. Dia jalan terus drive, lupa. Dah habis, coolant dah membuat-buat keluar. So akhirnya engine overheat. Apakah komponen ketiga yang mungkin saya boleh kongsikan bersama dengan anda, iaitu radiator fan. Ini juga anda perlu pastikan sentiasa berada di dalam keadaan baik dan sempurna. Dia berpusing juga kadang-kadang tak semestinya dia okey. Dia kena perlu flow, perlu cukup. Pusing slow pun dia berpusing juga. Kadang-kadang kita lihat dia akan ada timer, macam timer. Bila dia temperature tu tinggi, dia akan, kipas tu akan berpusing. Apabila satu suhu dia dah turun pada yang telah disetkan oleh manufacturer, dia akan mati kipas tu. Bergantung juga mungkin pada model-model kereta anda. Ada yang mungkin setengah menggunakan motor type, ada setengahnya menggunakan clutch type. Radiator fan ni sebenarnya kebiasaannya apabila kereta itu statik, tidak bergerak, so radiator fan lah yang memainkan peranan utama untuk menyejukkan radiator itu dan juga menyejukkan coolant di dalam radiator itu. Biasanya apabila kereta bergerak, kita mendapat flow daripada angin daripada hadapan. So kalau kereta statik, kita perlu 100% kita memerlukan radiator fan itu. Contoh lagi kepada anda yang mungkin suka lepak-lepak dalam kereta guna aircon, so mungkin jangka hayat radiator fan anda mungkin lebih cepat rosak. Sebab kadang-kadang kita lihat dia dah set mileage, satu mileage pada satu komponen pada kereta itu bergerak. Tapi mungkin kita lebih banyak statik, kita lebih selalu mungkin guna aircon di dalam kereta, mungkin di parking. So itu mungkin jangka hayat radiator fan kereta anda ataupun kipas radiator kereta anda mungkin lebih pendek. So anda kena pastikan dia berada dalam keadaan baik. Perkara keempat, water pump. Water pump ni pun adalah komponen yang penting juga di dalam sistem radiator kereta anda. Water pump ni contoh dia tak bocor. Kadang dalam water pump dia ada seal dia. Kita kena pastikan dia tak ada kebocoran pada water pump tu. Blade flow coolant ataupun flow air cantik. Sebab tugas water pump utama adalah dia bagi dia pump coolant. Dia nak salurkan coolant tu daripada enjin ke radiator, radiator ke enjin. Itu tugas water pump. Thermostat juga
Ini benda salah satu komponen yang kadang tiba-tiba dia boleh menyebabkan enjin anda temperature spike tinggi. Termostat juga, sebab termostat sekali lagi mungkin saya boleh terangkan secara ringkas kepada anda. Tugas termostat adalah untuk mengawal suhu di dalam enjin kereta anda, sebab enjin kereta anda memerlukan temperature, salah satu working temperature yang telah diset dan didesain oleh car manufacturer enjin itu sendiri. Iaitu kebiasaannya 85 degree Celsius sehingga ke 95 ataupun 98 degree Celsius. Ada juga mungkin kereta-kereta Continental boleh pergi ke 103. Ia bergantung kepada model-model kereta anda, tapi itu adalah tak pernah lagi saya dengar kita perlu bawah daripada 80. Kebanyakan kami dengar menggunakan teori-teori pelik yang kata tak perlu termostat sebab negara kita Malaysia, negara kita panas, tak perlu termostat boleh buang. Tapi apa yang peliknya, kenapa car manufacturer mencipta komponen ni yang dinamakan termostat ni? Apakah pentingnya termostat ni terhadap sistem enjin kereta anda? Jika negara kita Malaysia, kita tak perlu termostat, kita perlu buang. Tapi saya rasa negara kita Malaysia pun temperature kita tak lebih kot 40 suhu. Tetapi yang diperlukan oleh enjin kereta anda adalah sebenarnya 80 degree Celsius. So, macam mana kita nak dapat 80 degree Celsius? Katalah enjin tu running pun tengah waktu panas, dia boleh pergi paling maksimum boleh pergi 55 degree Celsius. Still below daripada ataupun bawah daripada spek yang diperlukan oleh enjin itu. So sebab itu termostat tugas dia adalah sebagai salah satu gate ataupun pintu untuk mengawal aliran coolant anda daripada radiator ke enjin. So apabila kebiasaannya temperature dah mencecah ke 82 darjah Celsius, so termostat tu dia akan buka, barulah coolant daripada radiator masuk ke dalam enjin, sejukkan enjin dan dihantar kembali ke radiator. Apabila suhu mungkin dah bawah daripada 82 darjah Celsius, so dia akan tutup balik termostat tu. Yang hanya akan rolling hanyalah coolant yang berada di dalam enjin itu saja. Perlu pastikan dia tak jam. Yang paling penting dia tak jam. Sebab kebiasaannya banyak kes yang kami jumpa, bila termostat jam, dia akan menyebabkan temperature tinggi. Itu kebiasaannya bila kita melakukan servis secara lengkap terhadap sistem radiator kereta anda, kita boleh cek termostat ni. Yang keenam yang mungkin saya boleh kongsikan bersama dengan anda, iaitu anda perlu pastikan hos ataupun getah-getah, salur getah penyambungan radiator itu anda perlu pastikan di dalam keadaan baik. Sebab semua pun sebenarnya komponen di dalam kereta anda tak boleh gunakan selama-lamanya. Itu adalah mustahil. Okey, sebab pengeluar kereta dia dah set dah mileage untuk komponen-komponen sebegini. So mustahil lah anda nak gunakan selama-lamanya. Walaupun anda servis benda tu, anda buka setiap minggu pun, dia adalah satu yang mustahil untuk anda gunakan selama. Dia ada satu mileage juga. Sebab itu dia dah set, car manufacturer set ada mileage yang kita perlu tukar komponen-komponen ni. Okey, begitu juga anda perlu pastikan hose tu dia paling utama jangan bocor lah. Hose radiator senang-senang je, dia tak boleh bocor. Sebab dia adalah salah satu jalan sebenarnya yang menghubungkan coolant daripada radiator ke dalam enjin. Dia yang akan menyalurkan. Bila bocor, itu adalah musuh utama hose radiator, bocor ataupun pecah ataupun tiba-tiba koyak, sebabkan mileage dah terlalu lama. Sebab dia getah selalu panas sejuk, so dia akan lama-lama dia akan reput lah. So anda akan pastikan dia tak bocor, dia tak keras, dia masih dalam keadaan baik dan mileage tak melebihi 100,000 km. Seperti eloknya tukarlah hose tu kalau dah macam tu. Okey, semua yang ketujuh, yang terakhir yang saya boleh kongsikan bersama dengan adalah sensor-sensor berkaitan dengan temperature ni ataupun suhu yang mungkin akan baca suhu enjin kereta anda ataupun baca suhu radiator kereta anda. Sensor-sensor juga kena berada sentiasa berada keadaan baik. Okey, contoh sensor kipas radiator, sensor meter, so banyak sensor sebenarnya di dalam kereta anda. So anda perlu pastikan ia berada dalam keadaan baik dan sempurna. Kalau anda suka dengan konten dan video seperti ini, so anda jangan lupa komen, like dan share dan juga subscribe YouTube channel kami ini
Kita akan jumpa lagi di next video. So, Assalamualaikum. Bye. Masalah radiator, tanya RBM.